warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Bukhari terjemahan oleh Maulana Asri. Kita masuk bab Kitabul Iman bab ke-19. Bab 18 habis dah hadir dia, kita bab ke-19 pula hari ni. Itu babun idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislami aw al-khafi min al-qatl liqalihi ta'ala qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Idza kana 'ala al-haqiqati fa 'ala qalihi jalla dhikruhu innad dina 'inda Allahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Bab ke-19 apabila Islam seseorang itu tidak sebenar. Apabila Islam seseorang itu tidak sebenar, ia hanya pada ikutan zahir saja atau kerana takut dibunuh. Nah. Allah SWT firman bermaksud orang-orang Arab pedalaman berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan saja kami telah masuk Islam. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Kalau Islam seorang itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah SWT adalah Islam. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan terima agama itu daripadanya. Ini tajuk bab dia lah, panjang main lah. Jadi tujuan diadakan tajuk bab dan perbahasan tentangnya. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan tajuk bab ini ialah untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul berhubung dengan pegangan yang dikemukakan oleh beliau sebelum ini, oleh Imam Bukhari lah sebelum ini, bahawa Islam dan iman itu adalah dua perkara yang sama. Tetapi bagaimana pula dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14? Bukankah ia menunjukkan iman dan Islam itu dua perkara berbeza dan tidak serupa? Seolah-olahnya orang Arab Badui itu masuk Islam tu macam munafik lagi lah. Masuk Islam tu takut sesuatu ke, kerana kepentingan sesuatu, bukan masuk iman lagi. Al-Quran itu kata sekata Islam. Orang Islam bukan orang beriman dah. Maka sebagai menjawabnya, beliau mengadakan tajuk bab ke-19 di atas kata beliau. Babun idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislami aw al-khafi min al-qatl. Apabila Islam seseorang itu tidak sebenar, ia hanya pada ikutan zahir sahaja atau kerana takut dibunuh. Maksud firman Allah dalam surah Al-Hujurat itu bagi Imam Bukhari ialah Islam dalam pengakuan orang-orang Arab pedalaman, Arab Badui, orang Arab dusun, Arab pada pasir. Di zaman Rasulullah SAW ada yang tidak sebenar. Kerana Islam sebenar tentu tidak akan bercanggah dengan iman. Jadi Islam bukan sebenar lagi lah kalau masuk Islam bukan kerana iman dah. Islam sebenar pasti ada iman, dan iman sebenar pula pasti ada Islam. Itu bahak sebenar nak. Kedua-duanya tidak boleh berpisah. Perkataan idza dalam tata bahasa Arab dipanggil isim isyarat izana. Ia memerlukan jawapannya jawab syarat lah. Jika jawab syaratnya tidak dikemukakan, maka makna ayat yang mengiringnya akan tergantung dah. Kata ada jawab syarat, tergantung ayat tu. Pada kebiasaannya frasa dah bagi jawab syarat. Kepada idza dimulakan dengan perkataan haraf, ini huruf fa, makalah lepas idza mesti ada fa lepas tu dah, dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun Imam Bukhari tidak mengemukakan jawapan kepada syarat yang dibawa dalam tajuknya ini. Imam Bukhari sebaliknya membawakan jawapan kepada syarat yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalam tajuk, iaitu fi dzaka kana 'ala al-haqiqati fa huwa 'ala qalihi jalla dhikruhu innad dina 'inda Allahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Kalau Islam seorang itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah adalah Allah SWT adalah Islam, dan firman-Nya. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Kebanyakan pensyarah kitab Sahih Bukhari mengemukakan latar belakang bagi turunnya ayat ke-14 surah Al-Hujurat tersebut sebegini. Sekumpulan orang daripada kabilah Bani Asad telah membawa ahli keluarga dan binatang-binatang ternakan mereka ke Madinah pada suatu musim kemarau. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan daripada Nabi SAW. Semasa bertemu dengan Nabi SAW untuk meminta bantuan, mereka seolah-olah menyebut-nyebut kelebihan kabilah sendiri.
keturunan mereka, kabilah mereka lah, kaum mereka. Dengan mengungkit-ungkit sejarah mereka, memeluk Islam dengan mudah tanpa didahului penolakan atau peperangan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dan orang Islam apabila berhadapan dengan kaum Quraisy di Mekah. Jadi mereka ni pergi memudah Islam lah. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ke-14 dalam surah Al-Hujurat di atas, yang pada zahirnya menafikan iman daripada mereka dan hanya mengakui keislaman mereka sahaja. Ayat ini seolah-olah membezakan di antara iman dan Islam. Untuk menghilangkan kekeliruan ini, Imam Bukhari menyebutkan Islam dengan dua makna, iaitu Islam menurut hakikat syar'iyah, al-Islamu 'ala al-haqiqah. Jadi Islam dengan makna inilah merupakan Islam yang sebenar dan terima oleh Allah SWT. Yang kedua, Islam dengan makna majazi, al-istislam. Islam dengan makna majazi, guna al-istislam. Iaitu Islam pada zahir semata-mata sahaja. Oleh kerana seorang nampak seolah-olah beragama Islam, maka kita menganggapnya Muslim dan melayannya sebagai seorang beragama Islam. Islam yang kedua inilah yang diakui dan dikatakan ada pada mereka dalam ayat itu menurut Imam Bukhari. Selain itu, apabila harta kekayaan datang dengan melimpah ruah ke Madinah di akhir hayat Rasulullah SAW, ramailah juga orang-orang yang datang dari luar Madinah untuk memeluk Islam. Tetapi demi harta benda duniawi semata-mata. Ada juga antara mereka melihat kekuatan tentera Islam yang senantiasa mendapat kemenangan di medan jihad, lalu mereka takut akan dibunuh sekiranya tidak menerima Islam. Para ulama pensyarah Sahih Bukhari berbeza pandangan dalam mentakdirkan ibarat Bukhari dalam tajuk bab di atas. Berikut dikemukakan beberapa takdir yang dikemukakan oleh mereka. Pertama, idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqati asy-syar'iyyah bal kana 'an istislam az-zahiri wal inqiyadi as-suri li ajli al-khawfi min al-qatl wa tam' al-mal fa huwa laysa mutahad ma'a al-iman bal huwa mughayyir lahu liqaulihi ta'ala. Apabila Islam seorang itu tidak menurut hakikat syarak yang tidak sebenar-benarnya, bahkan dia hanyalah pada ikutan dan rupa zahir sahaja, Islam pada rupa zahir sahaja, kerana takut dibunuh dan tamakkan harta benda sahaja, maka ia tidak bersatu dan bersepadu dengan iman, ia malah berlainan dengannya. Kerana firman Allah SWT, takdir ibarat Bukhari seterusnya menurut pandangan satu, ini ialah فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ الشَّرْعِ فَهُوَ عَلَى قَالِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Dan kalau Islam seorang itu menurut hakikat syarak, Islam sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah SWT adalah Islam. Ayat ni Islam yang sebenar lah, bukan Islam ayat tadi dah. Dan firman-Nya, ada siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan terima agama itu daripadanya. Ini Islam sebenar lah, bukan Islam daripada ayat tadi dah. Untuk zahir saja Islam dah. Yang kedua dah, takdir yang kedua. Idza lam yakun al-Islamu 'ala al-haqiqah bal kana 'ala al-istislam az-zahiri aw al-khafi min al-qatl fayatadda bihi fil ahkam ad-dunyawiyah liqala ta'ala qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام فهو مرضى ومعتد به عند الله تعالى. Apabila Islam seorang itu tidak sebenar, bahkan ia hanya pada ikutan sahaja atau kerana takut dibunuh, maka ia dikira Islam dari sudut hukum duniawi sahaja. Berdasarkan firman Allah SWT bermaksud, orang-orang Arab pedalaman berkata, kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan pada orang Arab Badui lah. Katakanlah saja, kami telah masuk Islam. Sebaliknya, jika Islam itu sebenar, maka ianya sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud, sungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah SWT di Islam tu, ia agama Islam yang sebenar lah. Itulah Islam diperkenan atau diambil kira di sisi Allah SWT. Takdir kedua, takdir ni bagi lah, maksudnya tak ada dalam ayat, tapi maknanya dia kena panjang lah huraian dia.
Takdir kedua ini sebenarnya berasaskan pendapat golongan ulama yang mengatakan Islam itu boleh dilihat daripada dua sudut. Pertama, dari sudut yang ada kaitan dan ikatan dengan hukum duniawi. Yang kedua, dari sudut yang ada kaitan dan ikatan dengan hukum duniawi dan ukhrawi, kedua-duanya sekalian. Islam yang sebenar ialah yang ada kaitan dan ikatannya dengan hukum duniawi dan ukhrawi, dua-dua baru Islam sebenar. Maksud hukum duniawi ialah apa yang anda kerjakan seperti sembahyang, zakat dan lain yang boleh dilihat oleh masyarakat bahawa dia adalah seorang Islam. Dengan itu masyarakat haruslah melayannya sebagai orang Islam daripada segi nikah kahwinnya, pengurusan jenazah dan sebagainya kita anggap Islam lah. Walaupun dalam hati murtad setengah mana, kufur setengah mana kita tahu dah. Kita kira zahir saja. Al-Allamah Sindi pula berpendapat bahawa Islam, maksud Islam di sini ialah nama atau panggilan Islam. Ia boleh dinisbahkan, disandarkan kepada dua macam orang. Pertama, orang-orang yang berpura-pura Islam sekalipun. Zahirnya saja Islam, pada hakikatnya tidak Islam. Kita kan anggap dia Islam lagi walaupun dia zahir pura-pura. Kedua, orang-orang Islam yang sebenar kerananya beliau mentakdirkan tajuk bab di atas sebegini. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل فإطلاق الإسلام عليه جائز. لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Apabila Islam seseorang itu tidak sebenar, bahkan ia hanya pada ikutan zahir sajalah, atau kerana takut dibunuh saja, tetap ia boleh dinisbahkan pada Islam lagi. Walaupun dia dalam hati perut tidak Islam pun kita anggap dia Islam dan zahir secara zahir. Kerana Allah Taala berfirman bermaksud orang-orang Arab pedalaman Arab Badui lah, berkata kamu telah beriman, katakanlah wahai Muhammad kamu belum lagi beriman. Katakanlah saja kami telah masuk Islam. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Syekhul Islam Maulana Syabir Ahmad Usmani. Syekhul Islam Maulana Syabir Ahmad Usmani seorang muhaddis, mufassir terkenal di benua kecil India. Berkata, sekiranya diperhatikan huraian-huraian ulama berhubung dengan ayat ke-14 surah Al-Hujurat di atas, semuanya menyatakan orang-orang Arab pedalaman yang dimaksudkan dalamnya adalah terdiri daripada golongan munafik. Sebenarnya golongan munafik. Sedangkan beliau sendiri tidak berpendapat semikian. Beliau sebaliknya menegaskan golongan tersebut adalah orang-orang Islam. Bagi beliau, maksud Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan tingkatan-tingkatan iman dan Islam. Iman dan Islam sebenarnya ada banyak tingkatan, taraf dan kedudukannya berbeza-beza. Itu pendapat Syabir Ahmad Usmani. Ahli-ahli tafsir dari kalangan salaf berbeza pendapat dalam mentafsirkan firman Allah dalam ayat ke-14 surah Al-Hujurat tersebut. Firmannya, qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bermaksud orang-orang Arab pedalaman, Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakanlah saja kami telah masuk Islam. Surah Al-Hujurat ayat 14. Apakah maksud Allah menyabitkan mengatakan ada Islam pada mereka dan dalam masa yang sama dinafikan iman daripada mereka? Adakah Allah hendak menafikan iman daripada mereka secara total? Atau dinafikan hanyalah iman pada tingkatannya tertentu saja? Penafian secara total iman daripada mereka akan membuat Islam mereka langsung tidak berguna dan tidak berfaedah langsung. Mereka tidak akan perolehi sebarang ganjaran dan pahala atas segala amal kebaikan dilakukan mereka. Tetapi kalau dinafikan ialah iman pada tingkatan tertentunya sahaja, maka Islam mereka masih berguna lagi. Amalan-amalan kebajikan dan kebajikan yang dilakukan mereka juga tetap ada ganjaran dan pahalanya walaupun mereka masih percaya iman itu tidak lagi. Abdullah bin Abbas, Hasan Basri, Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Muhammad Al-Baqir, Hamad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, Sahal bin Abdullah Al-Tustari dan lain-lain mufassirin berpendapat Islam mereka tetap berguna dan segala amal kebajikan yang dilakukan mereka ada pahala dan ganjarannya walaupun iman tak masuk lagi dah. Mereka tidak harus dikatakan munafik atau kafir kerana firman Allah tersebut. Sementara segolongan ahli tafsir yang lain pula mentafsirkan firman Allah itu dengan mengatakan Allah memang menafikan terus iman daripada mereka. Islam mereka hanyalah Islam pada zahir sahaja, zahir dan rupa sahaja. Maksud mereka memiliki agama Islam hanyalah untuk mendapatkan mata benda dunia atau kerana takut nyawa terancam semata-mata. Imam Ibn Taymiyah menulis, inilah pendapat Imam Bukhari dan Muhammad bin An-Nasr Al-Marwazi. Itu pendapat sebenar Imam Bukhari lah yang kata dah.
Maksudnya tak ada pahala ke apalah. Ibn Katsir juga dalam tafsirnya menulis, menurut Imam Bukhari, orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Badawi ini yang tersebut dalam ayat itu adalah golongan munafik. Ibn Taymiyah telah memilih pendapat golongan pertama tadi. Maulana Syabir Ahmad Usmani sependapat dengan Ibn Taymiyah dalam menyokong pandangan mufassirin untuk guru tafsir ni dari golongan yang pertama. Mereka tidak menganggap golongan Arab yang tersebut dalam ayat itu sebagai munafik, malah sebagai orang Islam juga. Menurut Imam Ibn Taymiyah, uslub gaya bahasa ayat tersebut bukanlah sebagaimana yang biasa Allah gunakan untuk golongan munafik. Kalau kira ayat Quran lain, untuk golongan munafik lain sikit dah ayat dia dah. Ayat sebelum dan selepasnya tidak menunjukkan mereka sebagai orang-orang munafik. Ada tengok ayat sebelum dan sebelah lepas ayat tersebut. Ayat ke-Hujurat ke-14 tu sebelum dia ayat 13 ke ayat berapa, dan selepas ayat ke-15. Kita boleh faham maksud sebenarnya. Allah dalam ayat maksud Allah dalam ayat itu berkaitan dengan orang munafik selalu menggunakan gaya bahasa yang jelas, membuka pekor mereka dah. Lihat sebagaimana contohnya firman Allah di bawah ini nak cerita pasal munafik dah. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bermaksud di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri saja, sedangkan mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah-tambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. In idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bermaksud apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Allah telah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, jelas dan tidak berlapik apabila mendedahkan pekong golongan tersebut, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi tentang kekufuran mereka. Sebaliknya tidak demikian dalam ayat surah Al-Hujurat tersebut. Allah SWT berfirman dalam ayat berkenaan bahawa iman belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu lah. Apa yang perlu diperhatikan ialah penggunaan perkataan lamma dalam ayat tersebut lah. Di dalam bahasa Arab, perkataan ini menunjukkan sesuatu yang belum berlaku, tetapi ia diharap-harapkan dan dinanti-nantikan agar berlaku. Lamma ni nak agak-agak masuk iman dah. Jadi ayat tersebut tidak menafikan secara total iman daripada mereka. Apa yang dinafikan ialah iman yang benar-benar teguh dan sempurna saja. Iman itulah yang masih belum bersepati dalam hati-hati mereka. Ini kerana iman itu ada banyak peringkatnya. Iman yang benar-benar kuat, yang langsung tidak memandang keduniaan, masih belum meresap dalam dada-dada mereka. Bagaimanapun iman yang sudah boleh membuatkan mereka dipanggil sebagai orang Islam sudah pun ada pada mereka. Dalam orang Arab Badawi itu ada dah sikit-sikit iman dah. Tapi oleh kerana itu terlalu nipis, ia seolah-olahnya belum ada lagi, maka disebutlah belum beriman. Ada dah sikit-sikit, seolah belum ada lah. Antara bukti orang-orang Arab pedalaman berkenaan telah beriman ialah Allah SWT sendiri memerintahkan agar mereka mengaku bahawa mereka telah Islam. Bukankah syarat untuk menjadi Islam itu ialah seorang itu telah beriman dahulu dah? Sebaik saja menyebutkannya, Allah Ta'ala telah terus menambah, wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Ini tambahan yang penting dah. Bermaksud dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pahala amalan-amalanmu. La yalidkum min a'malikum syai'a. Ini merupakan satu lagi bukti bahawa mereka bukanlah golongan munafik. Apabila pahala-pahala daripada amalan mereka masih diperakui oleh Allah SWT. Masih Allah terima. Maulana Syabir Ahmad Usmani menganggap Ibn Taymiyah, Ibn Katsir dan lain-lain telah tersalah kerana mendakwa Imam Bukhari berpendapat golongan tersebut munafik. Padahal sebenarnya tidak jelas Imam Bukhari mengatakan mereka munafik. Pendapat Imam Bukhari.
Mereka sendiri tidak sependapat Imam Bukhari gitu, soal konon-konon gitu dah. Tapi Imam Syabir Ahmad Utsmani ni, Maulana Syabir Ahmad Utsmani kata salah kefahami apa Ibn Taimiyah Ibn Katsir ia faham salah tentang pendapat Imam Bukhari. Beliau hanya berkata Imam Bukhari hanya berkata apabila Islam seorang itu tidak sebenar. Dengan maksud apabila Islam seorang itu tidak sempurna. Menurut Maulana Syabir Ahmad Utsmani, perkataan al-haqiqah dalam ibarat Imam Bukhari itu dipakai beliau dengan erti sempurna, yang juga bermaksud Islam mereka telah ada tapi kurang sempurna. Apabila Islam sudah ada, sudah pastilah imannya juga terus ada. Dalilnya ialah dalam tempat yang lain dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang terdapat perkataan hakikat yang dipakai dengan makna sempurna atau kesempurnaan. Lihat saja hadis Ibn Hibban ini. La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibbana linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Bermaksud seorang hamba manusia tidak akan sampai kepada hakikat iman, kesempurnaan iman, selagi ia tidak menyukai untuk orang lain apa yang disukainya untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Makna hakikat dalam hadis ini adalah kesempurnaan alal kamal. Kesempurnaan alal kamal. Bukan menafikan iman secara total, secara keseluruhannya. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat bernama Harithah sebegini. Kaifa asbahta ya Harithah? Qala asbahtu mu'minan haqqan. Qala unzur ma taqul. Inna likulli haqqin haqiqatan. Fama haqiqatu imanika? Qala arafat nafsi 'anid dunya. Fa'azhartu layli wa azma'tu nahari wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi barizan. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yatadaghawna fiha. Qala ya Harithah arafta falzam. Bermaksud apa khabar kamu pagi ini wahai Harithah? Beliau menjawab. Harithah jawab kepada Nabi dia. Pagi ini aku menjadi seorang mukmin yang sejati yang sempurna. Mukminan haqqan. Nabi SAW berkata kepadanya, fikir dahulu apa yang kamu katakan. Molek betul kau tak ni nak? Kerana setiap sesuatu itu ada hakikatnya, maka apakah hakikat imanmu? Jawab Harithah, jiwaku telah terpisah daripada dunia. Aku telah berjaga malam untuk beribadah. Siangku berlalu dalam keadaan aku dahaga berpuasa. Sekarang aku seakan-akan nampak arasy Tuhanku. Dengan nyata. Aku juga seakan-akan nampak penghuni-penghuni syurga. Saling menziarahi sesama mereka. Aku juga seakan-akan nampak penghuni-penghuni neraka yang sedang bertempik di dalamnya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Harithah, kalau begitu kamu telah mengenalinya, biar tetaplah begitu dah. Biar istiqamah kata dah. Biarlah tetap begitu, biar istiqamah. Lihat At-Tabarani Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 3 muka surat 226 hingga 267. Al-Haisami Kashfu Al-Astar an Zawaid Al-Bazar jilid 1 muka surat 26. Maksudnya ialah kamu telah benar-benar mengenali hakikat kesempurnaan iman. Tajuk dibuat oleh Haisami untuk hadis ini ialah babun haqiqatul iman wa kamalihi. Bab hakikat iman dan kesempurnaannya, kesempurnaan iman lah. Ibn Umar berkata, la yabghulul 'abdu haqiqatal taqwa hatta yad'a ma haka fi sadri. Bermaksud seseorang hamba manusia itu tidak akan sampai kepada hakikat kesempurnaan takwa sehinggalah dia meninggalkan perasaan ragu-ragu dalam dadanya. Semua perkataan hakikat dalam hadis-hadis di atas digunakan dengan maksud kamal, iaitu kesempurnaan, kesempurnaan iman. Begitu jugalah dengan ibarat yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam tajuk babnya itu. Sekiranya anda memahaminya dengan makna kamal, kesempurnaan, maka anda akan dapat menyimpulkan bahawa Imam Bukhari tidak berpendapat golongan Arab pedalaman dalam ayat tersebut sebagai munafik yang langsung tiada iman dalam dadanya. Dan takdir ibarat Bukhari mengikut orang-orang yang berpendapat seperti ini pula ialah takdir ibarat Bukhari mengikut Maulana Syabir Ahmad Utsmani dan seumpamanya lah. Idza lam yakun al-Islam 'ala al-haqiqati aw 'ala wajhi al-kamal wa kana 'ala al-istislam aw al-khawf min al-qatl liqali ta'ala qalat al-a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna.
Apabila Islam seorang itu tidak sebenar, maksudnya ialah tidak sempurna. Bahkan ia hanya pada ikutan saja atau kerana takut dibunuh saja. Kerana Allah SWT berfirman bermaksud orang-orang Arab pedalaman. Berkata, kami telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakanlah saja, kami telah masuk Islam. Surah Al-Hujurat ayat 14. Rujuk boleh lihatlah Fathul Bari jilid 1 muka 179. Umdatul Qari jilid 1 muka 190 191. Irsyadus Sari jilid 1 muka 160 161. Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka 366 hingga 369. Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 80 81. Fathul Bari jilid 1 muka 110 111. Hasyiah Sindi ala Sahih Bukhari jilid 1 muka 23 24. Ad-Durrul Mansur jilid 6 muka 100. Tafsir Ibn Katsir jilid 4 muka surat 219, Fadlul Bari jilid 1 muka surat 394 403. Al-Ihsan bitartib Sahih Ibn Hibban jilid 1 muka surat 400, Al-Mu'jamul Kabir jilid 3 muka surat 266 267. Majma' Az-Zawaid jilid 1 muka surat 57, Kashful Bari jilid 2 muka surat 162 hingga 171. Tulfatul Qari jilid 1 muka surat 241 hingga 242. Habislah perbincangan tajuk bab ni. Ni masuk hadis pula dah. Hadis ke-27. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahatan wa Sa'd jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan أو هو أعجابهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أعجب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. Lihat atrah hadis yang sama. Hadis yang ke-7 ini pada hadis nombor 1478. Hadis ke-7. Abu Yaman meriwayatkan pada kami katanya, Syu'aib meriwayatkan pada kami daripada Az-Zuhri katanya, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan padaku daripada Sa'ad. Okey, bila datang Amir dan ayahnya iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad semasa di Mekah pernah jatuh sakit kerana bimbangkan umurnya tidak akan panjang. Beliau ingin mewasiatkan kesemua hartanya di jalan Allah. Tetapi niatnya dihalang oleh Nabi SAW yang akhirnya membenarkan beliau menginfakkan hanya 1/3 daripada hartanya saja. Dan selebihnya mestilah ditinggalkan sebagai pesaka kepada satu-satunya anak perempuan beliau pada masa itu. Dia ada anak seorang anak perempuan. Nabi SAW juga memberitahunya bahawa beliau masih mempunyai umur yang panjang dan masih ramai orang lain yang akan dapat manfaat daripadanya. Sebagaimana masih ramai juga yang akan terjejas kerananya. Benarlah sebagaimana kata Nabi SAW. Dia selepas itu sihat dan dapat meneruskan kehidupan. Malah telah menempa sejarah kegemilangan Islam apabila beliau berjaya menumpaskan kerajaan Farsi. Dan dengan itu jatuhlah empayar Farsi ke tangan Islam di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau kemudiannya dikurniakan anak yang ramai, 12 orang anak lelaki dan 10 orang anak perempuan. Jadi berapa? 22 dah. Salah seorang daripadanya ialah Amir, perawi hadis ini. Selain meriwayatkan daripada ayahnya, Amir juga meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Uthman, Jabir bin Samurah dan lain. Di kalangan para tabi'in pula antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Amir ialah Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Ibrahim, Imam Az-Zuhri dan lain. Beliau seorang perawi yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Amir bin Sa'ad bin Waqqas ni meninggal dunia pada tahun 103 atau 104 Hijrah di Madinah. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam kutub sittah dan dalam kitab hadis. Ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang terkenal, terbilang sebagai salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Jadi
Antara hadis 10 orang sekaligus, adalah hadis 10 orang sekaligus tu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin syurga lah. Namanya terpahat sebagai panglima yang bertanggungjawab menjatuhkan empayar Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas ni lah, ayah dia ni. Beliau pernah menjadi gubernur di Iraq, menteri besar, dan nama beliau ialah Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri. Nama panggilannya, kunyahnya ialah Abu Ishaq. Beliau adalah salah seorang ahli majlis syura di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dan dalam majlis syura tu ada lah. Beliau juga merupakan ahli majlis, ahli kabinet lah kita kata dah. Beliau juga merupakan salah seorang daripada 6 orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk dicalonkan sebagai khalifah sesudah beliau kerana kelayakannya. Jadi dia pun senarah layak jadi khalifah lah, Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Okey, lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. 17 tahun dia masuk Islam. Seorang yang mahir dalam memanah, dia dikatakan orang yang mula-mula melepaskan anak panah kerana Islam. Kerana Islam tu memula panah dia Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan lah. Beliau juga orang yang mula-mula menumpahkan darah kerana Islam. Ini berlaku semasa beliau mendengar orang-orang yang memburukkan baginda. Lalu beliau memukulnya dengan tulang sehingga berdarah orang tersebut lah. Beliau juga diberi julukan sebagai penunggang kuda yang handal dalam Islam. Sa'ad telah ikut serta dalam semua peperangan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Semasa peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Lepaskanlah anak panahmu. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku." Dah. Dikata kepada Nabi kan? Kau kan? Az-Zuhri meriwayatkan bahawa pada hari peperangan Uhud, Sa'ad telah melepaskan sejumlah 1000 anak panah. Dah. Perang Uhud ke? Nabi kena kepung lah. Jadi setelah syahidnya Sayyidina Uthman, kaum muslimin berpecah kepada 2 golongan, tetapi Sa'ad tidak pernah menyembelihi mana-mana golongan Islam yang bertelagah, dan beliau juga tidak pernah sama sekali terlibat dalam mana-mana peperangan sesama Islam. Dia eloklah daripada konflik politik masa tu dah. Dalam Sahih Muslim, pernah beliau ditanya kepada beliau tidak melibatkan diri dalam perang saudara yang berlaku. Jawab beliau, tanyalah si buncit itu. Kalau beliau ingin melibatkan diri, aku akan turut sama sambil mengisyaratkan kepada Usamah bin Zaid yang telah jadi buncit semasa tuanya dah. Buncit Usamah bin Zaid masa tua dah. Jadi kata tanya Usamah bin Zaid dah. Usamah pernah berhadapan dengan peristiwa yang amat menyurutkannya semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau telah membunuh musuh yang telah mengucap 2 kalimah syahadah dalam peperangan, sebaik sahaja Usamah hendak membunuhnya dah. Jadi orang itu pergi lah, memang tentera kafir dah orang itu, tapi orang itu mengucap masa dia nak tetak dah. Dia tetak juga, Nabi marah lah ke dia dah, jadi dia pun kecuk perut lah. Setelah mendapat tahu tentang tindakan Usamah terhadap orang kafir yang mengucap 2 kalimah syahadat tersebut, Nabi SAW terlalu murka kepadanya. Dia bertanya, apakah yang engkau lakukan dengan syahadatnya dah? Kerana terlalu menyesal, Usamah pernah berkata, alangkah baiknya jika pada ketika itu beliau masih belum menjadi seorang Islam lagi. Memori itulah yang mendorongnya untuk tidak terlibat dalam mana-mana peperangan sesama Muslim. Sa'ad adalah seorang yang sangat mustajab doanya. Kisah mustajab doanya tersebut dalam Sahih Bukhari ini juga. Beliau meriwayatkan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni meriwayatkan sejumlah 270 buah hadis. 270 buah hadis. 15 buah hadis tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 5 buah daripadanya dalam Bukhari saja tanpa Muslim. 18 buah dalam Muslim saja tanpa Bukhari. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya dari kalangan para sahabat ialah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Samurah, Sa'id bin Yazid dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dari kalangan tabi'in pula, anak-anak beliau sendiri ialah Muhammad, Ibrahim, Amir, Mus'ab dan anak perempuannya bernama Aisyah. Meriwayatkan hadis daripadanya ni. Menurut pendapat yang masyhur, beliau wafat pada tahun 55 Hijrah di sebuah tempat bernama Aqiq. Jaraknya lebih kurang 7 atau 10 batu daripada Madinah. Tetapi jenazahnya dibawa ke kota Madinah untuk dikebumikan di perkuburan Baqi'. Hakikat ini
menolak cerita yang masyhur bahawa kononnya kubur beliau terletak di negeri China dah. Banyak cerita dia mati, Sa'ad bin Abi Waqqas ni jihad-jihad mati kubur di negeri China, tak betul lah. Sebelum wafat, Sa'ad mengeluarkan selai jubah usang yang diperbuat daripada bulu biri-biri dan berwasiat agar dikafankan mayatnya dengan jubahnya itu. Ini kerana jubah tersebutlah yang pernah dipakainya semasa peperangan Badar dahulu. Kata beliau, selama ini jubah itu disimpan untuk hari pengkebumiannya. Terdapat sebuah kisah dipersisihkan oleh para ulama. Sama ada ia berkenaan dengan Sa'ad ataupun orang yang lain. Iaitu sebuah kisah di mana seorang perempuan telah menghadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selai kain bersulam yang sangat cantik dan memberitahu baginda bahawa dia menyulamnya sendiri khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemakainya dan apabila baginda keluar dari rumah, salah seorang sahabat merapati baginda lalu memegang kain tersebut dan memuji-muji kecantikannya. Lantas baginda bertanya sama ada beliau berkenan dengan pakaian tersebut. Setelah sahabat tersebut mengiyakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menghadiahkan kain itu kepadanya. Para ulama berbeza pendapat tentang sahabat yang dihadiahkan kain tersebut. Ada yang mengatakannya ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada pula yang mengatakan ia adalah Abdurrahman bin Auf. Berdasarkan satu riwayat dhaif, sahabat berkenaan adalah seorang Arab Badui. Namun jika diperhatikan pada riwayat yang dikemukakan oleh An-Nawawi, di dalam Tahzib Asma' wal Lughahnya, pakaian yang disimpan oleh Sa'ad hanyalah jubah. Mungkin pakaian cantik, jubah buruk itulah. Tidak boleh disebutkan pakaian lain atau telah dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu pendapat yang lebih kuat dan sesuai ialah yang mengatakan sahabat tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Berkenaan dengan Abdurrahman bin Auf pula, setelah para sahabat lain yang menyaksikan peristiwa tersebut seolah-olah tidak senang dengan perbuatannya itu dan mereka bahkan menegurnya, beliau menjawab bahawa tujuan beliau hanyalah untuk menjadikan kain tersebut sebagai kain kafan yang akan membalut jasadnya kelak. Mendengar keterangannya, para sahabat yang pada mulanya menyatakan kekesalan, mereka akhirnya terdiam. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 192. Taqribut Tahzib muka surat 232 hingga 237. Tahzib Asma' wal Lughah jilid 1 muka surat 213 hingga 214. Kasful Bari jilid 2 muka surat 172 hingga 174. Itu cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf lah sikit lah. Panjang lah. Melihatkan kepadaku bahawa daripada Sa'ad bahawa Rasulullah SAW pernah memberi kepada sekumpulan orang suatu pemberian. Pada ketika itu Sa'ad sedang duduk di situ, tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan kepada seorang lelaki yang mana dia merupakan orang yang paling disenangi olehku di kalangan mereka. Tak berilah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu aku bertanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, mengapa tuan meninggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas orang lain lah. Ada orang baik, orang lain lah. Mengapa Sa'ad bin Waqqas tanya, wahai Rasulullah, mengapa tuan tinggalkan si fulan? Demi Allah aku percaya dia seorang mukmin. Dah. Maka Nabi SAW membalas, atau Muslim, mengapa tidak kamu katakan dia seorang Muslim saja? Aku terdiam sejenak. Pengetahuanku tentang orang itu menguasai ku kembali. Lalu aku bertanya pula, wahai Rasulullah, wahai Tuan, tinggalkan si fulan. Tinggal, tak beri kau si fulan. Demi Allah, aku benar-benar percaya dia seorang mukmin. Maka Nabi SAW bersabda, atau Muslim, aku terdiam pula senyap. Pengetahuanku tentang orang itu menguasai ku selagi. Lalu aku kembali mengulangi kata-kataku. Tentang orang itu menguasai ku lagi. Lalu aku kembali mengulangi kata-kataku. Dan Rasulullah SAW juga mengulangi kata-kata baginda. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberikan sesuatu kepada seorang padahal ada orang lain yang lebih aku sayangi. Kerana takut Allah Ta'ala menghumbankannya ke dalam api neraka. Jadi, tak beri itu lebih baik kepada orang tertentu. Baik tak beri lah. Jadi, itulah Nabi jawab dah. Okey. 3 poin lah. Jadi Nabi kata dia merupakan orang paling kesenangi olehku di kalangan mereka lah. Sa'ad bin Waqqas kata gitu dah.
Orang yang dimasukkan dalam hadis ini ialah seorang sahabat bernama Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, mengapa tuan tinggalkan si fulan lah? Tak beri ke Ju'ail ni lah. Dalam riwayat lain, di bawah tajuk kitab zakat ada sedikit perbezaan. Iaitu saat datang dia berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan tingginya adab para sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sangat menjaga air muka orang lain. Faktor yang mendorong beliau berbuat demikian hanyalah keikhlasan untuk agama Allah SWT sahaja dah. Habis itu dah. Jadi Nabi tak beri itu sebab tak beri dia dihumban ke dalam api neraka lah. Okay, bagaimana Nabi SAW menyatakan kesayangannya kepada seorang? Seperti mana telah disebut sebelum ini bahawa Nabi SAW semakin menyayangi orang-orang yang terdekat dengan baginda, semakin akan diberikan pada mereka tugas-tugas yang berat dan tidak memberikan habuan-habuan dalam bentuk keduniaan kepada mereka. Jadi, orang yang Nabi saya, Nabi akan potong gaji mereka. Dah. Ataupun tak beri banyak habuan dunia. Jadi, beri tugas je berat. Jual Islam kau berat, tapi gaji kau sikit gitu lah kata nak. Macam guru pastilah kita kata lah. Tapi kita terbalik dia. Orang besar ikhlas tu kata mesti dah. Orang pasti, cikgu pasti pula. Gaji 400 nya. Tak apalah, tu cerita. Tentang sahabat Nabi ni, Nabi saya, Nabi tak beri habuan dunia. Sebaliknya habuan keduniaan hanya diberikan kepada baginda kepada orang-orang yang baru memulai Islam ataupun baru berjinak-jinak dengan Islam. Ini dapat dilihat daripada tindakan baginda, misalnya melantik Zaid bin Harithah, Usamah cucu angkat kesayangannya baginda untuk mengepalai angkatan tentera yang besar walaupun beliau baru berusia 18 tahun. 18 tahun pada ketika itu dah. Jadi Usamah Zaid dan Usamah tu kecil lagi dah. 18 tahun. Begitu juga dengan Sayyidina Ali yang amat disayangi baginda. Beliau selalu diletakkan di barisan yang paling hadapan lah. Yang paling hampir menempah maut atau sekura-kurangnya terdedah kepada bahaya dalam peristiwa-peristiwa yang besar di sepanjang sejarah hidupnya bersama baginda. Kenapa saat mendesak Nabi SAW sampai 3 kali? Jawabnya ialah kerana beliau amat yakin terhadap keimanan Ju'ail dan bimbang sekiranya dia tidak mendapat bahagiannya daripada harta-harta tersebut kerana ia mungkin kehabisan akibat terus dibahagikan oleh baginda tanpa henti kepada orang lain. Bukti Ju'ail seorang beriman malah tinggi imannya ialah sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Harun Ar-Ruyani dalam musnadnya. Dengan sanad yang sahih daripada Abu Zar berkata, pernah Nabi SAW bertanya aku tentang Ju'ail. Kata baginda SAW, Kaifa tara Ju'ailan? Qala faqultu miskinan kasyaklihi minan nas. Qala fa kaifa nara fulanan? Qultu Saydan min sadatin nas. Qala fa Ju'ailun khairun min mil'il ardi aw alafin aw nahwi dhalika min fulanin. Bermaksud apa pandanganmu tentang Ju'ail? Kata Abu Zar, aku menjawab, miskin seperti muhajir yang lain lah. Muhajirin lah, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baginda bertanya lagi, apa pandanganmu tentang si fulan? Aku menjawab, seorang ketua di kalangan orang-orang ramai. Baginda lantas berkata, Ju'ail lebih baik daripada lelaki itu sepenuh bumi atau lebih baik daripada lelaki itu beribu-ribu kali. Ju'ail lebih baik daripada pemimpin tu lah. Intisari, antara pengajaran panduan pedoman dan hukum-hukum terdapat dalam hadis ini ialah pertama, keharusan kemestian membuat pengakuan dan rekomen kepada pemerintah dan lain-lain tentang kebaikan atau kelayakan seorang untuk mendapatkan suatu perkara yang tidak haram. Boleh rekomen lah. Ada usus orang yang perlu. Kita anggap dia memerlukan, kita boleh rekomen pada pemerintah supaya pemerintah ni bagi bantuan ke sumbangan kepada orang yang berhak lah. Yang kedua, keharusan kemestian membuat permohonan dan permintaan. Mana? Kan apa kata mula?
Keharusan membuat permohonan dan permintaan berapa kali kepada pihak penguasa atau pihak-pihak yang berkenaan untuk suatu perkara. Sekiranya difikirkan patut, boleh mohonlah minta permintaan. Yang ketiga, perlunya berhati-hati bercermat dalam perkara-perkara tidak dapat diketahui secara putus dan pasti. Walau jual itu sangat jauh sangat pun, kita ni tak tahu dalam hati perut kau ataupun di akhir umur dia kau. Dan rujuk hawa masa mula jauh, lepas tu rosak akhir umur dia, tak tahulah. Kita tak boleh pasti dia. Kita tak boleh pasti dah siapa dia apa. Imam seperti tu ulama ni ahli syurga dah. Ulama setara mana pun boleh tentu ahli syurga dah. Mungkin ahli neraka kan. Ada je tok guru besar dah masuk Syiah di akhir usia dia, macam-macam lah. Pemerintah yang keempat, perintah boleh memberikan sumbangan kepada rakyat yang memerlukan sesuai dengan keperluan mereka. Yang kelima, pemerintah dan pihak-pihak berkenaan tidak tercela kerana tidak menerima rekomen mana-mana orang atas sebab-sebab yang munasabah. Dah. Yang keenam, pihak yang tidak menerima permintaan atau rekomen seorang seharusnya menjelaskan sebab-sebab kenapa permintaan atau rekomennya tidak terima. Jadi, macam Nabi tu beritahu sebab apa dia tak sibuk ikut jual lah. Dia kata bahaya buat ikut jual pula dah. Jadi rosak jual lah. Ya ada sebagai orang sebegitulah. Ketujuh, orang bawahan atau pengikut boleh mengemukakan pandangan yang difikirkan baik kepada pihak atasannya atau iman atau pengikutannya supaya ia dapat meliti pandangan dan cadangan dikemukakan kepadanya. Yang ke-8, tidak boleh memutuskan menghukum seorang sebagai ahli syurga atau ahli neraka kecuali terhadap orang-orang yang telah diketahui melalui nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Tak boleh hoyak. Ni ahli syurga, ni neraka, tok guru aku syurga ke apa, tak boleh. Yang ke-9, apa yang dikatakan hanyalah secara umum sahaja bahawa orang-orang yang meninggal dunia atas tauhid atau agama Islam adalah ahli syurga. Dan orang yang meninggal dunia dalam kesyirikan adalah neraka umum, gitu boleh tak? Yang ke-10, pengakuan beragama Islam dengan lidah semata-mata tanpa membenarkan dengan hati tiada nilainya sisi Allah SWT. Dalam hati tak penting. Yang ke-11, keharusan bersumpah atas sesuatu yang dipercayai benar walaupun pada hakikatnya ia tidak benar. Boleh dah bersumpah dah. Yang ke-12, hadis ini menunjukkan sememangnya ada perbezaan di antara Islam dan iman. Iman adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan ia merupakan amalan hati. Islam pula ialah apa yang nyata pada anggota lahir berupa tingkah laku dan amalan-amalan yang dituntut oleh agama. Gitulah lebih kurang dah. Habis itu jadi pasal Nabi tak boleh kerja itu takut masuk neraka pula dia kata dah. Yunus, Saleh, Ma'mar dan anak saudara Az-Zuhri juga meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri tersebutlah. Ada sanad lain dah. Jadi sanad bagi hadis riwayat Imam Bukhari ini bersumberkan seorang perawi bernama Syu'aib yang mengambilnya daripada Imam Az-Zuhri. Namun selain daripada Syu'aib selaku salah satu sumber riwayat hadis ini daripada Az-Zuhri, Imam Bukhari turut memberitahu bahawa terdapat beberapa sumber ambilan yang lain sebagai mutabik penyokong bagi Syu'aib dalam meriwayatkan hadis ini. Mereka ialah Yunus, Saleh, Ma'mar dan anak saudara Az-Zuhri sendiri. Anak saudara Az-Zuhri bernama Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau bukanlah perawi yang menepati syarat Imam Bukhari. Sebaliknya perawi Imam Muslim. Beliau banyak meriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri. Perawi-perawi yang meriwayatkan daripadanya ialah Ya'qub bin Ibrahim Ad-Darawardi dan Al-Qa'nabi. Anak murid dia lah. Ibn Abi Hatim mengatakan beliau ada perawi tidak kuat, tetapi hadisnya boleh dicatat. Ibn Ma'in berkata dia seorang yang daif. Di tempat lain, beliau juga berkata bahawa dia tidaklah berapa kuat. Beliau wafat pada tahun 152 Hijrah. Menurut Badruddin Aini, beliau telah menemui ajalnya dengan dibunuh oleh hamba-hambanya melalui perancangan salah seorang anaknya sendiri. Walau bagaimanapun, hamba-hamba tersebut akhirnya membunuh pula anak yang merancang pembunuhannya selepas berapa tahun kemudian. Cerita tak tahu siapa tahap tu dah. Persoalannya, mengapa Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambilnya sebagai perawi sedangkan beliau seorang yang daif? Ada juga perawi daif dalam Bukhari Muslim. Jawapannya ialah Imam Bukhari tidak mengemukakan riwayat daripadanya dalam bentuk hadis musnad beliau. Pertama dah, bukan hadis musnad, ada perawi di bawah sekali dah. Beliau hanya mengemukakannya sebagai perawi sampingan sahaja setelah keseluruhan sanad dan matan dikemukakan dengan sempurna. Yang kuatnya ia boboh dulu dah.
Kerana perawi utama Imam Bukhari untuk hadis ni ialah Syuaib dan riwayat perawi utama dikenali sebagai hadis usul. Jadi hadis usul ni riwayat Syuaib, bukan riwayat perawi dhaif tadi dah. Dah. Jadi Syuaib perawi usul ni dah. Hadis usul je. Sanad perawi yang disebut selepas matan tersebut termasuklah anak saudara Az-Zuhri hanyalah sebagai mutama'ah saja, penyokong lah saja dah. Hadis penyokong, sanad penyokong dah. Tambahan pula anak saudara Az-Zuhri ini tidak sepakat ulama mendaifkannya dah. Begitu juga Imam Muslim tidak meletakkannya beliau sebagai perawi utama dalam riwayat usulnya. Jadi Imam Muslim lagi banyak hadis dah. Jadi Imam Muslim ni hadis hak mula-mula atau hadis usul, hadis lain tu hadis penyokong lah. Jadi tidak ikut syarat dia lah. Kesesuaian hadis dengan tajuk bab Al-Aini berkata, mutabaqatul hadis litarjamati zahirah wa hiya anna al-Islam illa yakun 'ala al-haqiqati la yuqbal. Falizalika qala 'alaihi salam aw musliman li anna fihi an-nahyi 'anil qat'i bil iman li annahu batinah la yu'lamhu illa Allah. Wal Islamu ma'lum min az-zahir. Bermaksud kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab jelas, iaitu Islam jika tidak sebenar tidaklah diterima. Kerana itulah Nabi SAW bersabda au musliman atau muslim. Maksudnya ialah mengapa tidak kamu katakan dia seorang muslim sahaja. Pada sabda baginda ini terdapat larangan memutuskan, memastikan tentang keimanan seseorang. Lantaran ia adalah sesuatu yang tersembunyi dan Allah jua yang mengetahui tentangnya. Islam pula dapat diketahui berdasarkan zahir sahaja. Hafiz Ibn Hajar pula berkata, munasabatul hadis litarjamati min haitsu innal muslim yutlaqu ala min azharul Islam. Wa illam ya'lamu batinah. Bermaksud kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab ialah daripada segi Muslim dapat dikatakan kepada orang yang menyatakan keislamannya walaupun tidak diketahui apa yang terkandung dalam hatinya. Untuk semua perbincangan di atas, lihatlah Fathul Bari jilid 1 muka 79 hingga 82, Umdatul Qari jilid 1 muka 192 hingga 196, Irsyadus Sari jilid 1 muka 161 hingga 153, Al-Kawakibud Daruri jilid 1 muka 109 hingga 132, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 80 hingga 81, At-Tawdih jilid 2 muka 139 hingga 140, Kashful Bari jilid 2 muka 175 hingga 154, Nasrul Bari jilid 1 muka 209 hingga 271, Tulfatul Qari jilid 1 muka 242 hingga 243. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.